Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 31 Oktober 2021 bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Tumpuan berita. Pembinaan Sarawak Sabah Link Road SSLR yang menelan kos sebanyak 1.13 bilion ringgit bakal menjadi game changer kepada perubahan pembangunan di kawasan utara Sarawak. Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, jalan sejauh 77 km itu merupakan sebahagian daripada projek Pen Borneo Highway yang akan menghubungkan Sarawak dan Sabah. Katanya lagi, projek yang dijangka siap pada 2026 itu juga akan merancakkan sektor ekonomi dan pelancongan di Limbang dan Lawas. Saya mengucap terima kasih kepada pihak Kerajaan Persekutuan, khususnya Kementerian Kerja Raya yang telah meluluskan jalan yang kita saksikan hari ini. Saya rasa bahawa ini adalah sebahagian daripada jajaran Pen Borneo Highway yang dapat menghubungi Sarawak dan Sabah. Selain daripada itu, kita tahu bahawa kesan daripada jalan ini ialah akan meningkatkan bukan saja dari sudut hubungan, konektiviti, tetapi juga kegiatan ekonomi yang lain, termasuklah dari sudut mengeluarkan bahan yang keluar daripada lawas, pertanian dan juga dari sudut pelancongan. Menjelas kepada media selepas merasmikan Majlis Pecah Tanah projek membina Sarawak Sabah Link Road di Lawas, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohari berkata ketika ini Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA juga sedang membangunkan jalan pesisir yang akan menghubungkan Marudi dan Mulu. Kita di peringkat Kerajaan Negeri menerusi Northern Development Agency NRD juga sekarang ini akan membinakan jajaran jalan Coastal Highway. Dan Coastal Highway ini bukan saja menghubungi Limbang dan Lawas tetapi juga menghubungi jalan Coastal Highway daripada Marudi ke Mulu. Sebenarnya telah saya katakan tadi, dan sudah tentu ini akan dihubungi dengan Pen Borneo Highway. Bermakna seluruh kawasan di Limbang Lawas insya-Allah dalam tahun 2026 akan siap dah dihubungi, termasuklah kawasan hingga ke Bakalalan dan juga dari Bakalalan mungkin ke Berio, sampai ke Berio. Inilah kita punya target by the year 2026. All these places will be covered by standard road, bukan jalan yang ada sekarang. Katanya apabila SSLR siap kelak, kawasan di sepanjang jalan itu juga akan dilengkapi dengan bekalan elektrik dan grid air yang dijangka siap pada 2024 hingga 2026. Sementara itu, semasa berucap dalam perasmian pembinaan Sarawak Sabah Link Road SSLR itu, Ketua Menteri juga memberitahu Sarawak mempunyai dana besar sebanyak 11.6 bilion ringgit untuk membangunkan negeri ini pada 2022. Ia selepas kerajaan pusat memperuntukkan sebanyak 4.6 bilion ringgit untuk pembangunan kepada Sarawak dalam belanjawan 2022 selain tambahan 7 bilion ringgit yang diperuntukkan menerusi belanjawan Sarawak 2022. Jadi saya mengucap terima kasih kepada kerajaan pusat yang di mana peruntukannya telah diumumkan semalam dalam bajet 4.6 bilion untuk Sarawak. Dan dari sudut Sarawak sendiri, bajet pembangunan kita ialah 7 bilion. Kalau 46 campur 7, bermakna tahun 2022 kita memberi peruntukan 11 bilion lebih untuk pembangunan di Sarawak. Hadir sama Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof, Menteri-Menteri Persekutuan, Menteri-Menteri Muda serta div-div kehormat yang lain. Terdahulu dalam ucapan aluan, Datuk Amar Awang Tengah memberitahu pembinaan jalan SSLR itu akan memudahkan pelaksanaan agenda pembangunan di wilayah utara Sarawak. Dengan terlaksananya projek ini, ia juga akan memudahkan pelaksanaan the Northern Agenda under SAB.
iaitu untuk melaksanakan the Northern Power Transmission Line. Limbang lawas akan di-connect kepada grid. Dan ini juga akan disambung terus kepada Sabah. Dan ini akan memudahkan pelaksanaan the Northern Agenda on the transmission line ini yang dijangka akan siap pada tahun 2022. Dan kalau terlaksananya jalan ini juga memudahkan untuk kita untuk melaksanakan bekalan elektrik luar bandar terus kepada Bekelalan itu daripada lawas. Katanya jalan SSLR yang akan digabungkan bersama dengan jalan pesisir akan menjadi laluan menuju lapangan terbang baru lawas yang turut dalam perancangan. Sementara itu, Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah memberitahu pembinaan SSLR membuktikan komitmen Kementerian Kerja Raya KKR dalam memastikan segala perancangan untuk memberi kemudahan dan kesejahteraan kepada rakyat, khususnya melalui pembinaan infrastruktur tetap diteruskan. Perancangan ini sesuai juga dengan Rancangan Malaysia ke-12. Kalau kita ingat dalam pembentangan Rancangan Malaysia ke-12, fokusnya ialah salah satu untuk merapatkan jurang pembangunan di antara negeri. Sarawak, Sabah, selain daripada Kelantan, Perlis, Kedah adalah negeri yang diberi tumpuan untuk memastikan jurang dari segi pembangunan infra ini dapat dirapatkan. Dan komitmen kami di Kementerian Kerja Raya insya-Allah akan kita teruskan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada JKR Malaysia dan juga JKR Sarawak yang bekerja begitu erat sekali. Berita seterusnya, bajet 2022 yang dibentangkan Menteri Kewangan Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tunku Abdul Aziz di Dewan Rakyat adalah bersifat inklusif dan prihatin rakyat dengan menyantuni seluruh lapisan keluarga Malaysia dan memfokuskan secara terperinci kepada strategi pemulihan demi kesejahteraan rakyat. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof dalam satu kenyataan media pada Jumaat berkata, pembentangan bajet 2022 itu menyaksikan peruntukan bagi hampir semua negeri mencatatkan peningkatan. Ujarnya, Sarawak dan Sabah juga antara negeri yang menerima peruntukan yang tertinggi. Kata beliau lagi, sektor pembinaan juga turut menjadi perhatian utama belanjawan 2022 sebagai persediaan dalam mendepani fasa endemik. Jelas beliau, Kementerian Kerja Raya KKR menerima 7.306 bilion ringgit peruntukan bagi tahun 2022 yang mana jumlah bajet mengurus KKR yang diluluskan adalah sebanyak 823 juta ringgit berbanding 1.26 bilion ringgit yang diterima untuk tahun 2021. Manakala bajet pembangunan tahun 2022 yang diluluskan meningkat sebanyak 6.483 bilion ringgit berbanding 6.088 bilion ringgit pada tahun 2021. Datuk Seri Fadilah menambah, bagi memastikan usaha merangsang pemulihan ekonomi, kerajaan akan meneruskan projek pembangunan infrastruktur negara berimpak tinggi bernilai 3.5 bilion ringgit, antaranya melibatkan pembinaan lebuh raya Pen Borneo dan jalan Central Spine. Kata beliau lagi, kerajaan juga memperuntukkan dana permulaan sebanyak 200 juta ringgit menerusi pewujudan dana mudah cara infrastruktur ketiga bagi merancangkan lagi aktiviti pembangunan infrastruktur. Selain itu, katanya sebanyak 30 juta ringgit juga diperuntukkan untuk menaik taraf infrastruktur bangunan kerajaan supaya mesra orang kurang upaya OKU. Beliau turut memberitahu kerajaan juga akan terus melaksanakan projek-projek kecil dan sederhana bernilai 2.9 bilion ringgit yang dikhususkan kepada kontraktor kelas G1 ke G4 di seluruh negara. Selanjutnya, Kerajaan Sarawak akan memperluaskan Kampung Semariang Batu dengan pelaksanaan skim perumahan kepada penduduk setempat. Menteri Muda Undang-Undang, Hubungan Negeri dan Persekutuan dan Pemantauan Projek yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semariang, Datuk Sharifah Hasidah Said Ahmad Ghazali berkata, beliau berharap skim pembesaran kampung ini akan memberi peluang kepada anak-anak muda membina rumah di atas tanah mereka sendiri. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Penyampaian Surat Hak Milik Tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri kepada 5 buah kampung di dalam kawasan Tadbiran Dun Semariang di Dewan Serbaguna Kasbah, Kuching pada Jumaat. Hadir menyempurnakan simbolik penyampaian surat hak milik tanah berkenaan ialah Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg.
Dalam pada itu, Datuk Sharifah Sidah turut merakamkan ucapan penghargaan kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohari dan Wakil Jabatan Tanah dan Survey di atas keprihatinan dan kelulusan dalam mengeluarkan geran tanah kepada penduduk. Di Lundu, sebanyak RM200,000 telah diperuntukkan bagi pembinaan kemudahan tandas awam di Teluk Melano dan RM100,000 lagi untuk pembinaan tandas awam di Teluk Serabang. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datu Datuk Amar Datin Petinggi Jamilah Anu berkata, semua kemudahan ini adalah untuk keselesaan pengguna yang datang ke dua-dua pantai tersebut. Beliau turut merasa gembira apabila melihat aktiviti pembangunan di kawasan ini, terutamanya pembinaan tandas awam yang akan memberikan kemudahan dan keselesaan kepada pengunjung di kawasan itu. Beliau berkata demikian semasa meninjau projek transformasi luar bandar RTP pembinaan tandas awam di Teluk Melano dan Teluk Serabang pada Jumaat. Jelasnya lagi, projek ini sejajar dengan usaha Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Malaysia yang mahu melestarikan ekopelancongan di daerah Lundu dan Sematan. Tambah beliau lagi untuk memastikan tandas awam ini berada dalam keadaan baik dan dilaksanakan penyelenggaraan, satu jawatankuasa perlu ditubuhkan dan diletakkan di bawah Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK. Sementara itu, tambahan sebanyak RM50,000 telah diperuntukkan bagi pembinaan gabion penahan benteng di pantai Teluk Melano bagi mengurangkan risiko tanah runtuh. Seterusnya di Rumah Panjang Baba, Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Panjang Baba menerima grant projek kecil luar bandar MRP sebanyak RM10,000 pada Jumaat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Bagunan Datuk Mong Dagang berkata, peruntukan tersebut dapat dimanfaatkan bersama penduduk kampung. Beliau juga berharap penduduk Rumah Panjang Baba Sekirau Tengah dan Tanjung Pijat terus menyokong kepimpinan Gabungan Parti Sarawak GPS bagi meneruskan hasrat Kerajaan Sarawak membangunkan kawasan luar bandar. Beralih ke laporan COVID-19, Pusat Hiburan Keluarga iaitu karaoke berbilik di Pusat Membeli Belah dibenarkan beroperasi berkuat kuasa mulai 1 November 2021. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media pada Sabtu menjelaskan pengoperasian perlu mengikut prosedur operasi standard SOP karaoke berbilik dan keluarga yang telah ditetapkan dan SOP boleh didapati di laman web seperti tertera. Dalam pada itu, JPBN Sarawak turut memaklumkan sebanyak 646 kes positif baru COVID-19 telah dilaporkan menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 240,430 kes. Daripada jumlah itu, 634 kes dalam kategori 1 dan kategori 2, manakala 12 kes positif daripada kategori 3, kategori 4 dan kategori 5. Berikut menunjukkan 35 daerah yang melaporkan kes. JPBN Sarawak turut memaklumkan terdapat 10 kes kematian baru telah dicatatkan dari 25 Oktober sehingga 29 Oktober 2021. Selain itu, 2 kluster diisytiharkan tamat iaitu kluster KM19 Jalan Kuching Serian, Kuching dan kluster Batu Lapan Jalan Kubong, Limbang. Sebelum mengakhiri buletin, kami warga UKAS ingin mengucapkan takziah kepada keluarga mendiang Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri James Jembut Masing yang menghembuskan nafas terakhir pada jam 7.05 pagi di Nurmah Sarawak Medical Center Kuching. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Mariam Zanaria dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.